Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Fauzi dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 28 telah bersetuju untuk memilih topik bab 7, komunikasi organisasi di Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengenalan organisasi JPJ PC menjadi organisasi pengurusan penguatkuasaan pengangkutan jalan bertaraf dunia. Misi mengawal sedia kenderaan motor, pemandu dan lalu lintas jalan supaya selamat dan efisien melalui penguatkuasaan dan penyampaian perkhidmatan yang cekap, berintegriti dan berteknologi tinggi bagi memenuhi keperluan pelanggan dan negara serta menjaga kebajikan dan membangunkan keupayaan warga yang profesional. Peranan kepada komunikasi organisasi di JPJ. Bagi menyempurnakan pembentangan ini, kumpulan kami telah menemubual Encik Azharul Izwan bin Wali, Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Komunikasi Korporat JPJ, dan kami telah memperoleh maklumat-maklumat seperti berikut. Komunikasi di dalam organisasi merupakan suatu aspek yang terpenting sebagai medium perantaraan utama untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan organisasi serta untuk mencapai visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan oleh JPJ. Oleh itu, peranan JPJ dari segi proses pengarahan agar tindakan kerja dilaksanakan di mana pihak atasan mengarahkan sesuatu tugasan untuk dilaksanakan oleh kaki tangan bawahan melalui komunikasi secara bersemuka atau menghantar mesej dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, menghantar email dan lain-lain. Seterusnya, membina persahabatan di mana komunikasi dalam organisasi bukan semata-mata untuk melaksanakan tugasan seharian, malah mewujudkan jaringan persahabatan di antara rakan sekerja dan pihak atasan. Sebagai contohnya, JPJ mengadakan majlis penghargaan kepada kaki tangan, majlis rumah terbuka dan lain-lain lagi. Bagi membentuk rasa dipercayai dan terima oleh organisasi, kaki tangan bawahan dan pihak atasan perlu sentiasa bersikap jujur. Ini selaras dengan misi JPJ bagi penyampaian perkhidmatan dengan berintegriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri Nurwijaya akan menerangkan dua jenis komunikasi dalam Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu komunikasi dalam dan luar organisasi. Untuk komunikasi dalam organisasi terbagi kepada dua, iaitu komunikasi bertulis dan komunikasi lisan. Komunikasi bertulis adalah seperti memo dalaman, email, arahan atau keliling dan SOP. Manakala komunikasi lisan melibatkan mesyuarat, perhimpunan bulanan, roll call atau taklimat sebelum bertugas dan arahan secara terus kepada kaki tangan. Seterusnya, komunikasi luar organisasi melibatkan pelanggan atau orang ramai. Contohnya di kaunter atau pengumuman di PA sistem di mana pejabat-pejabat JPJ. Secara bertulis pula adalah aduan awam melalui email atau portal aduan JPJ. Akhir sekali, media sosial juga digunakan untuk penyampaian maklumat kepada orang ramai secara pantas dan berkesan. Desain komunikasi berkesan terhadap sesebuah organisasi dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, kesan dalam organisasi. Komunikasi berkesan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi, contohnya dengan perbincangan dan mesyuarat yang diadakan. Suatu keputusan yang baik dapat dibuat setelah perbincangan atau komunikasi dua hala dilakukan. Perubahan arahan atau peraturan dapat disampaikan dengan mudah dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik mengikut garis panduan atau peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, fungsi organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, kesan kepada pihak luar. Komunikasi yang baik akan dapat menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat tentang perkhidmatan atau produk yang ditawarkan oleh jabatan. Contohnya, masa urus niaga di JPJ yang berubah-ubah semasa perintah kawalan pergerakan dilaksanakan dahulu dapat disampaikan kepada pelanggan dengan segera melalui komunikasi yang berkesan. Jaringan strategik antara organisasi dapat diwujudkan apabila komunikasi yang baik dijalin.
komunikasi yang bertujuan pemasaran pula akan membawa keuntungan kepada organisasi, contohnya pengiklanan bidaan nombor pendaftaran yang dilakukan di Facebook akan menggalakkan orang ramai untuk turut sama membida. Selain daripada itu, komunikasi yang diadakan adalah untuk memenuhi tanggungjawab sosial jabatan, contohnya advokasi keselamatan jalan raya di sekolah-sekolah dan pelancaran kempen keselamatan jalan raya di musim perayaan. Yang ketiga, kesan komunikasi kepada individu. Dengan berkomunikasi, maklumat dan perasaan dapat dikongsi dengan lebih jelas. Ini membina pasukan kerja yang lebih proaktif dan produktif, melahirkan persekitaran kerja yang tiada tekanan. Dengan itu, keseronokan bekerja dapat diwujudkan. Sebagai kesimpulan, komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan sesebuah organisasi itu mencapai fungsi dan peranannya. Pemimpin yang mempunyai kemahiran komunikasi dapat mewujudkan persekitaran yang positif dan akan memberi impak positif kepada hasil kerja organisasi tersebut. Demikianlah pembentangan dari kami, Kumpulan 28. Sekian, terima kasih.